Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 2 Jun 2021 bersama saya Hafizah Munirah Mahram. Tumpuan berita, pihak Pejabat Daerah Miri telah mengadakan pemantauan pematuhan prosedur operasi standard SOP Gawai Perintah Kawalan Pergerakan PKP di beberapa buah rumah panjang dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Adun Senadin. Menurut Pegawai Tadbir Pejabat Daerah Miri, Edward Tawang, pemantauan ini diadakan bagi memastikan setiap tuai rumah dan penduduk rumah panjang mematuhi serta mempraktikkan SOP yang ditetapkan. Rumah panjang yang dipantau antaranya Rumah Panting Dok, Rumah Lambur Joseph, Rumah Jarik Kelambu, Rumah Ampik Batu Lapan Lambe, Rumah Samin Itoh dan beberapa buah kampung di sekitar Jalan Lambe dan Lusut. Ditemui semasa pemantauan SOP Gawai di bawah program Community Policing 2021 pada Selasa, beliau memberitahu penduduk rumah panjang memberi kerjasama yang baik dan mengikut SOP yang ditetapkan oleh Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain UNIFOR dalam usaha mengekang penularan COVID-19. Berita seterusnya, meskipun disambut dalam norma baru, kemeriahan perayaan Hari Gawai tetap terasa. Bagi Mariana Musa dari rumah Kilan Puak, sambutan Hari Gawai tetap meriah dan bermakna kerana ia peluang untuk mengukuhkan semangat kekeluargaan. Beliau bagaimanapun memahami langkah ini terpaksa diambil bagi memutuskan rantaian COVID-19 di kalangan masyarakat, lebih-lebih lagi dalam komuniti rumah panjang. Ketika ditemu ramah UKAS pada Selasa, beliau berharap semoga rakyat lebih memahami dan menghargai makna sebuah kekeluargaan dan menggunakan sebaiknya peluang tersebut dalam tempoh begini. Dalam pada itu, tinjauan di beberapa lokasi sekitar Balingian pula mendapati kebanyakan rumah panjang tidak membenarkan penduduk dari luar untuk menziarahi di rumah panjang mereka. Selanjutnya, sebanyak 5 sekatan jalan raya SJR dilaksanakan di sepanjang tempoh pelaksanaan PKP di daerah Miri berkuat kuasa 1 Jun 2021. Perkara ini dimaklumkan Timbalan Ketua Polis Daerah Miri yang juga Pengerusi Keselamatan JPBB Miri, Superintendent Muhammad Sabri Zainul menerusi kenyataan media selepas mempengerusikan mesyuarat diadakan secara Zoom pada Isnin. 5 lokasi SJR yang dilaksanakan di daerah Miri ialah seperti berikut. Dalam hal itu, JPBB Miri turut menggariskan individu atau kumpulan individu yang dibenarkan keluar semasa pelaksanaan SOP PKP yang dikuatkuasakan pada 29 Mei 2021 bagi tujuan seperti tertera. Manakala individu atau kumpulan individu adalah tidak dibenarkan berada di kawasan awam mulai jam 10 malam hingga 5 pagi atau berkumpul di kawasan awam melebihi 3 orang tanpa alasan yang munasabah. Selain itu, individu yang berisiko tinggi adalah tidak digalakkan keluar rumah, manakala kanak-kanak berumur 12 tahun ke bawah tidak dibenarkan keluar ke kawasan awam terbuka dan sesak. JPBB Miri juga mengingatkan orang ramai untuk terus kekal waspada dan sentiasa mematuhi aspek SOP pencegahan COVID-19 secara ketat. Sementara itu, pihak PDRM dan Rela Matu berganding bahu mengadakan sekatan jalan raya SJR di pangkalan feri Batang Igan sempena PKP. SJR telah bermula sejak 30 Mei lalu manakala SOP rentas daerah yang bermula 1 Jun Selasa memerlukan pengguna jalan raya memohon permit atas urusan yang dibenarkan sahaja. Anggota PDRM yang bertugas memberitahu UKAS, setakat ini tiada pengguna jalan raya yang melanggar SOP dan semua membawa permit hanya untuk tujuan yang dibenarkan. Menurut kru feri Igan, Suud Syawal, operasi feri agak perlahan sejak SJR dilaksanakan. SJR ini akan diteruskan sehingga tamat tempoh PKP nanti. Di Seri Aman pula, residen bahagian Seri Aman yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian, Indit Bangai, mengambil inisiatif meninjau ke lokasi SJR di Simpang Engkel Lili pada Sabtu. Selain memastikan kelancaran proses,
Tinjauan itu juga untuk memastikan segala kelengkapan untuk operasi SJA mencukupi bagi petugas Barisan Harapan yang menjalankan tugas. Hasil tinjauan mendapati kenderaan yang melalui jalan tersebut agak lengang dan aliran trafik berada dalam keadaan terkawal. Dalam program berasingan, Indit Bingai melakukan pemantauan SOP sempena sambutan Hari Gawai Dayak di kawasan Lacau dan Pantu Sri Aman. Sepanjang pemantauan, penduduk Rumah Panjang didapati mematuhi SOP dan peka kepada arahan terkini daripada pihak Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak. Turut diserahkan poster SOP terkini sambutan Hari Gawai Dayak kepada tuai-tuai rumah untuk dipamerkan di kawasan Rumah Panjang masing-masing. Seterusnya mengenai laporan harian COVID-19, dengan Sarawak merekodkan sebanyak 703 kes baru pada Selasa. Kenyataan media JPBN Sarawak memaklumkan semua kes dikesan di 31 daerah seperti yang berikut. Sementara itu, terdapat 6 kes kematian baru turut dilaporkan di Bintulu, Mukah, Sibu, Serian dan Kuching. Dalam pada itu, JPBN Sarawak turut mengisytiharkan satu kluster baru iaitu kluster Jalan Haji Lampam Miri. Manakala 3 kluster tamat iaitu kluster Pondok Belaga, kluster Jalan Sebauh Bintulu Sebauh dan kluster Batu 25 Bintulu. Juga diumumkan 10 kawasan yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Pelanjutan PKPD pula di 3 lokaliti seperti yang tertera. Manakala 8 kawasan seperti berikut telah ditamatkan PKPD. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Sekali lagi kami dari UKAS mengucapkan selamat Hari Gawai Dayak dan sentiasa patuhi SOP. Salam UKAS.